Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nama Nur Sharifah Minta Anwar, nombor matrik 046296. Hari ini saya akan membuat satu video yang mana menerangkan berkaitan azan dan iqamat. Okey, bab azan dan iqamat. Ini suatu bab pada menyatakan bang dan iqamat. Azan ni juga dikenali dengan nama bang dan iqamat itu dikenali dengan qomat. Azan dari segi lughah dan syarak. Pada lughah, makna i'lam memberitahu akan suatu sama ada waktu sembahyang atau lainnya seperti firman Allah Ta'ala, artinya memberitahu daripada Allah dan Rasulnya. Daripada syarak iaitu artinya zikir yang ditentukan lagi diketahui dengan dia waktu sembahyang fardu. Yang mana dari segi penerangan dia, dari segi lughah, azan ialah memberitahu kepada waktu atau lain-lain, yang mana Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman yang membawa erti memberitahu daripada Allah dan Rasulnya. Hal ini yakni sesuatu yang diberitahu itu mungkin akan dibincangkan dengan lebih terperinci di subtopik yang lain. Manakala azan dari segi syarak ialah dikenali juga sebagai zikir yang mana telah ditentukan alunannya. Malah dengan alunan zikir ini juga memberi makna akan masuknya waktu untuk umat Islam menunaikan kewajipan iaitu salat fardu. Pandangan ijma' berkaitan sembahyang. Dan asalnya dahulu daripada ijma' firman Allah Ta'ala artinya kepada mereka ialah segala mereka yang percaya. Mereka itu apabila dibangkan sembahyang pada hari Jumaat, maka pergilah mereka semua kepada zikrullah yakni sembahyang. Penerangan dia, ijma' menyatakan bahawa Allah Ta'ala telah berfirman yang membawa maksud ialah segala kerana sembahyang pada hari Jumaat, maka pergilah mereka semua kepada zikrullah yakni sembahyang. Hal ini menjelaskan bahawa umat Islam khususnya bagi lelaki percaya apabila kedengaran azan pada hari Jumaat, maka mereka perlu ke masjid untuk menunaikan kewajipan solat Jumaat. Laungan azan apabila tiba waktu solat. Dan Nabi SAW bersabda, apabila hadir waktu sembahyang, maka hendaklah bang bagi kamu seorang kamu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Penerangan dia, sudah jelas daripada junjungan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, apabila hadir waktu sembahyang, maka hendaklah bang bagi kamu seorang kamu. Hal ini menceritakan bahawa perlunya akan seseorang itu merasa bertanggungjawab atas diri dia untuk melakukan azan apabila telah masuk waktu. Yang mana azan itu menjadi tanda yang wajib untuk umat Islam menunaikan solat. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang terkenal iaitu Bukhari dan Muslim, yang mana hadis ini sahih dan tidak perlu dipertikaikan lagi. Qomat dari segi lughah dan syarak, dan makna qomat pada lughah mendirikan dan pada syarak iaitu artinya zikir yang ditentukan yang lagi akan datang kenyataannya. Dan dinamakan zikir itu qomat kerana bahawasanya ia mendirikan sembahyang. Penerangan dia, dari segi lughah, qomat ialah mendirikan. Manakala dari segi syarak pula, qomat berarti zikir yang ditentukan yang lagi akan datang kenyataannya. Selain azan, yang mana kita kenal juga sebagai bang, qomat juga disebut sebagai zikir yang mana menjadi penentu kepada mendirikan solat. Malah qomat juga dinamakan zikir supaya umat Islam menunaikan solat. Laungan azan kan kerana mengetahui waktu sembahyang seperti dibangkan pada telinga orang yang banyak percintaan kerana menghilang bagi percintaan seperti barang yang diriwayatkan hadis daripada Sayyidina Ali dan diriwayatkan pula barang siapa jahat perangainya daripada manusia atau binatang, maka hendaklah dibangkan ia pada telinganya. Penerangannya, ada pun begitu bang juga dilakukan pada bukan maksudnya waktu solat. Contohnya, laungan azan dialunkan pada telinga orang yang terlalu sibuk dalam percintaan. Manakala terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali
iaitu barang siapa jahat perangainya daripada manusia atau binatang, maka hendaklah dibangkan ia pada telinganya. Telinga manusia atau binatang yang mana buruk atau jahat dalam tingkah laku. Fadilat azan kepada manusia. Dan sunat dibangkan pula pada telinga orang yang dimasuk oleh syaitan dan pada telinga orang yang sangat marah. Dan pada tatkala kebakaran dan tatkala peperangan dan bang dan komat di belakang orang musafir dan apabila sangat keras kejahatan jin. Penerangan dia, selain itu bang atau azan membawa kelebihan yang tertentu kepada manusia jika dilaungkan dalam keadaan tertentu. Contohnya melaungkan azan dan bang pada orang yang dirasuki oleh syaitan, kepada orang yang keadaannya dalam keadaan waktu yang sangat marah. Malah boleh dilakukan juga ketika berlaku kecemasan seperti kebakaran, peperangan, orang yang musafir dan juga kejahatan yang sangat keras daripada jin. Kekuatan yang dimiliki oleh azan dan iqamat. Kerana bang itu menolakkan ia akan kejahatan. Kerana syaitan apabila mendengar bang, berpalinglah ia lari bermula bang dan iqamat itu. Penerangan dia, laungan azan atau bang ini terdapat kekuatannya yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Hal ini dapat dibuktikan dengan laungan azan, contohnya ketika dialunkan ketika orang dirasuki oleh syaitan. Kekuatan yang ada pada azan atau bang ini akan menolak kejahatan daripada makhluk Allah yang dilaknat. Contohnya ialah syaitan apabila ia mendengar azan, maka ia akan berpaling lari dari tempat laungan. Azan itu bermula bang dan qomat dilaungkan. Hukum azan dan qomat. Dituntut ia pada syarak dengan ijma' dan hanya bersalahan adakah sunat atau fardu kifayah, maka yang asahnya keduanya itu sunat kifayah pada hak jemaah. Dan sunat aini jika ia mufarad seperti memberi salam dan memadailah bang dan qomat sekira-kira mendengar orang yang di negeri itu. Jika menyahaja mendengar kedengaran tetapi tiada gugur sunat, itu melainkan nyata syiar bermula bang dan qomat itu hanya disunatkan keduanya bagi sembahyang fardu yang 5 waktu, tiada sunat pada sembahyang nazar dan sembahyang jenazah. Dan sembahyang sunat maka adalah ketika itu makruh keduanya tiada sebab warid. Penerangan dia, ijma' menyatakan berkaitan hukum iaitu adakah hukum azan dan qomat itu sunat atau fardu kifayah. Maka hukum azan dan qomat yang sebenarnya ialah sunat kifayah jika secara berjemaah. Seterusnya ia berhukum sunat aini jika ia mufarad, iaitu sama seperti hukum memberi salam. Oleh itu, memadailah azan dan qomat sekira-kira didengari oleh orang yang tinggal di negeri itu. Dan tidak gugur hukum sunat itu jika didengari oleh orang yang berada di negeri lain. Malah bang dan qomat itu hanya disunatkan bagi sembahyang fardu 5 waktu. Seterusnya makruh pada sembahyang lain seperti sembahyang nazar, sembahyang jenazah, sembahyang sunat. Untuk dilaungkan azan dan qomat kerana sembahyang yang makruh tadi tiada sebab warid. Hukum qomat secara berjemaah dan bersendirian. Dan qomat bagi tiap-tiap sembahyang atas itlak sama ada tunai atau qadha, laki-laki atau perempuan, dan sama ada berjemaah atau seorang dirinya. Tetapi jika yang perempuan dengan perlahan-lahan bagi sembahyang seorangnya atau berjemaah bersama-sama perempuan, harus baginya tiada makruh, dan demikian lagi makruh menyarankan jika tiada hadir laki-laki. Penerangan dia, qomat bagi tiap-tiap sembahyang sama ada dilakukan oleh lelaki maupun perempuan secara berjemaah atau bersendirian. Akan tetapi, hukum harus dan tiada makruh bagi seorang perempuan untuk melaungkan azan dan qomat dengan perlahan-lahan dalam melakukan sembahyang sama ada secara berseorangan atau berjemaah. Hal ini sama juga jika berjemaah, jika seorang perempuan berjemaah dengan sesama perempuan. Namun begitu adalah makruh bagi perempuan untuk menyaringkan suara laungan azan dan qomat tu walaupun tanpa kehadiran orang lelaki. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.